ambilan dekat sini. Tak payah tambah ambilan dekat bawah ikuti pemilik ni, tak payah. Sebab ambilan kan you kena tolak. So macam tak proper kalau letak dekat sini. So kesimpulannya adalah, okay, nampak tak atas ambilan ni kan untung bersih. So daripada untung bersih ni, okay, daripada untung bersih ni, you tolaklah item tu. Okay, contoh saya bagi. So sekarang ni item dia adalah untung bersih. Untung bersih. Okay. So yang kiranya macam ni lah. Kiranya owner tu ambil untung syarikat. Untung bersih tu kan adalah hak milik owner tu juga. Untung bersih tu kan akan dapat dekat pemilik dia juga. So pemilik tu ambil untung sikit daripada company tu, dia keluarkan, dia bayar insurans. Kiranya macam tu. Itu adalah ambilan jugalah. Okay, so ambilan ni perlu ditolak daripada untung bersih. Kiranya 480 tu kena tolak daripada untung bersih. Itu adalah ambilan. Okay, so 480 tu dia kena tolak daripada untung bersih. Itu maksudnya ambilan. Lepas tu lagi satu, dia bayar insurans tu pakai cek kan, pakai bank. So duit daripada bank dia keluar sebanyak RM480 juga. Okay. Okay. So settle urus niaga untuk 5 hari bulan. Okay. Selepas itu, okay, dia kata jualan inventory berkos. Ni lebih kurang macam tadi juga. Okay, macam soalan yang tadi 2 Julai tu. Okay, dia kata jualan inventory berkos 2,500 secara kredit. Tadi secara tunai, ni secara kredit pada harga 2,900. Okay, maksudnya dia jual inventory tu ataupun stok tu masa dia mula-mula beli, kos tu harga dia 2,500. Lepas tu dia jual balik dengan harga 2,900. Dia dapat untung tak? Dia dapat untung dia sebanyak 400. Tapi dia jual secara apa? Dia jual secara kredit. Bila soalan tu ataupun urus niaga tu bagi tahu yang jualan secara kredit, maksudnya dia jual secara hutang. Kiranya orang yang beli dekat kita tu, orang tu berhutang dengan kita. Okay. So you all kena ingat ni kalau kita jual, okay, dia berdasarkan jual belilah. Okay, kalau kita jual secara kredit, okay, ni kita cakap kredit hutang. Okay, kalau kita jual secara hutang, okay, kita akan deal dengan siapa? Kita akan deal dengan akaun belum terima ataupun penghutang. Okay, penghutang ni kan orang yang hutang dekat kita. So orang yang hutang kat kita itulah yang beli barang kita tu. Tapi kalau kita beli secara kredit, maksudnya kita beli hutang. Kalau kita beli hutang, kita akan deal dengan akaun belum bayar ataupun pemiutang. Okay, so sekarang ni dia jual secara kredit ataupun hutang. So dia akan deal dengan akaun belum terima ataupun penghutang. Okay, so dia punya point dekat sini, item yang terlibat adalah akaun belum terima. Okay, tulis dulu dia punya tarikh atau lupa 10 hari bulan. Okay, 10 hari bulan item yang terlibat adalah akaun belum terima. Okay, lepas tu apa lagi? Okay, yang ni kan untung bersih kan. Okay, untung bersih, you dapat untung. Okay, untung bersih, dia punya item yang terlibat adalah untung bersih. Lepas tu item yang terlibat lagi adalah inventory ataupun stok. Okay, sini. Okay, so ada 3 item yang terlibat. Okay, kita kena tengok, kita kena identify amount dia berapa. Lepas tu kita kena identify juga sama ada duit tu masuk ataupun keluar. Okay, so sekarang ni, okay, tengok dulu akaun belum terima. Okay, berapa amount yang kita patut letak dekat sini. Okay, so akaun belum terima ataupun penghutang tu, berapa duit yang dia dapat. Okay, berapa yang duit dia dapat, berapa amount yang dia beli kat kita. Okay, so dia apa tu, akaun belum terima ataupun penghutang ni, okay, dia bayar dekat kita pada harga 2,900. Kan kita jual 480
pada harga 2,900 ni. Okay, so dia akan bayar kita 2,900 lah. So akaun belum terima kita bertambah sebanyak 2,900. Okay, 2,900 here akaun belum terima. Okay, lepas tu apa lagi? Inventory. Okay, inventory berapa amount yang patut letak dekat sini? Okay, inventory, berapa nilai inventory yang kita jual tadi? Okay, berapa cost dia yang mula-mula kita beli? 2,500. So bila kita jual, inventory tu akan berkurang lah kan. So tolak dekat sini, inventory berapa nilai dia adalah 2,500. Okay, lepas tu ni untung bersih. So untung bersih akan bertambah dalam perniagaan kita. So tulis sini tambah 400. Okay, so akaun belum terima, duit bertambah 2,900. Lepas tu inventory berkurang 2,500 dan juga untung bersih bertambah 400. Okay, so settle untuk 10 hari bulan. Okay, last kita tengok urus niaga 15 hari bulan. Okay, bila sini siap-siap 15 hari bulan. Okay, 15 hari bulan dia punya urus niaga terima komisen RM120 secara tunai. Okey, ini macam komisen diterima. Kalau komisen diterima macam hasil, tapi hasil tu dia dalam akaun perdagangan untung rugi. Tapi ini nak cerita pasal PKK kan. Okey, so komisen tu dia letak bawah mana? Aset ke, liability ke, ikuti pemilik. So you kena decide which one. Okey, tengok dulu soalan, fahamkan betul-betul. Terima komisen RM120 secara tunai. So you detect dulu yang mana yang nampak obvious, dia punya item you detect dulu. So you nampak kasi tunai. Tunai adalah aset. Okay, you tick dulu. Okay, tunai here. Okay, 15 hari bulan tunai. Okay, so item yang lagi satu ialah, okay, dia kata terima komisen. Okay, kalau terima komisen, you agak-agak apa? You agak-agak apa? Okay, kalau terima komisen maksudnya, okay, maksudnya you dapat income. Okay, duit dalam perniagaan you bertambah. You dapat side income ataupun income apa, hasil dalam perniagaan you bertambah lah. Okay, dia of course lah dia melibatkan untung bersih you meningkat. Okay, so terima komisen tu dia akan menambahkan untung dalam perniagaan tu. Okay, so kesimpulannya untung bersih lah. So yang terlibat adalah tunai dan juga untung bersih. So berapa amount yang kena letak? Okay, terima komisen secara tunai. So tunai, bila dia terima tunai, so duit amount tunai yang masuk tu dia bertambah. Okay, bertambah sebanyak 120. So you buat tambah 120. Okay, so untung bersih, terima komisen. Okay, so komisen tu akan menambahkan untung bersih. Okay, perniagaan tu, so tambah 120. Okay, so settle. So dah settle semua urus niaga, kita dah detect item dia apa, bawah apa, and then kita dah detect dia punya amount berapa, and then kita dah detect kesan dia bertambah ke berkurang ke. Lepas tu apa yang next step yang you all kena buat ialah you kena sum up, you kena orang kata totalkan berapa dia punya asset, liability dan equity pemilik. Okay, so sekarang ni you buat total dia. Okay, macam ni. Okay, so perabot total dia berapa? 7,600. Okay, kolom tunai 300 tambah 1,500 tambah 120 akan dapat 2,920. Okay, lepas tu bank, kolom bank 12,800 tolak dengan 480, dan you akan dapat 12,320. Okay, lepas tu inventory. Akaun belum terima. Okay, akaun belum terima 750 tambah 2,900 10,400. Okay, inventory pula 15,400 tolak 1,200 tolak 2,500, you akan dapat 11,700. Okay, so dah dapatkan semua perabot, tunai, bank, akaun belum terima, inventory, dah dapat total semua. You tambah semua ni. Okay, tambah semua ni. Okay, lepas tu you buat total asset berapa kat sini. Okay, so ni adalah total asset dia lah. Okay, jumlah asset.
Okay, so jumlah aset berapa? 7,600 tambah 2,920 tambah 12,320 tambah 10,400 tambah 11,700, dan you akan dapat jumlah aset adalah 44,940. Okay, so ini adalah jumlah aset dalam perniagaan tu. Okay, so jumlah aset yang you all dapat ni, okay, you all kena samakan dengan jumlah yang sebelah sini. Kiranya hasil tambah liability dan equity pemilik ni mesti 44,940. Okay, you kena samakan. Kalau tak sama, then adalah tu silap kat mana-mana. Okay, so macam sebelah sana juga, okay, korang kena tambah. Okay, tengok kolom akaun belum bayar. Okay, ni je. So you turunkan 11,650. Okay, lepas tu tengok kolom untung bersih. 7,950 tambah 300 tolak 480 tambah 400 tambah 120, so jadi 8,290. Okey, modal ni satu je bawa turun 25,000. Right. Okey, so you dah dapat ni, you tambah semua. Okey, 11,650 tambah 8,290 tambah 11 tambah 25,000. Okay, you akan dapat 44,940. Sama. Okay, so aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Bila amount dia sama, so maksudnya you berjaya buat persamaan perakaunan ni. So apa yang next step is, you kena pindahkan semua ni, pindahkan masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, so the next step is, okay, lepas you kena masukkan semua amount yang dekat dalam table tadi, masukkan dalam penyata kedudukan kewangan. So you kena buat, letak sini nama company tu, iaitu Perniagaan Ceria. Perniagaan Ceria. Okay, lepas tu you buatlah penyata kedudukan kewangan pada, okay, pada tengok urus niaga tu last bulan Julai kan. Okay, Julai. So you ambil tarikh last bulan Julai 31. Okay, Julai 2006. Okay, lepas tu you buat T kat sini macam ni, T. You asingkan sebelah sini aset, sebelah sini liability tambah equity pemilik. Kan alih formula. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okay, so sekarang ni you kena identify dulu. Okay, yang mana aset bukan semasa, yang mana aset semasa. So buat dulu ABS dengan AS. Okay, so macam biasa you letak sini amount dia berapa, nilai mata wang dia. Okay, so aset bukan semasa ABS dia adalah perabot sahaja. Okay, perabot, kena detect item apa yang ada dalam, yang kena masuk bawah ABS ataupun aset bukan semasa. So perabot adalah bawah aset bukan semasa. Okay, so perabot jumlah dia adalah 7,600. Okay, lepas tu aset semasa. Okay, aset semasa ada tunai, bank. Okay, tunai. Lepas tu ada bank. Lepas tu ada inventory. Okay, lepas tu ada akaun belum terima. Okay, lepas tu you masukkan semua akaun ni, masukkan semua amount ni. Okay, total tunai 2920. 2920. Total bank 12,320. Total inventory 11,700. Total ABT 10,400. So you sum up, you totalkan semua ni, aset bukan semasa ni. So total aset bukan semasa ialah 37,340. Okay, lepas tu dah dapat total aset bukan semasa tambah dengan total aset bukan semasa. So you akan dapat jawapan dia 44,940. Okay, so you kena pastikan total aset ni sama dengan total liability dengan equity pemilik. Okay, so liability kan ada dua, liability semasa dan liability bukan semasa. Okay, kalau ikut yang tadi tu item bawah liability tu, dia hanya ada liability bukan semasa. Okay, sorry,
dia hanya ada liability semasa. Okey, tulis sini dulu liability semasa, iaitu equity, iaitu akaun belum bayar, ABB. Okey, so you buat apa tu nilai mata wang sini. Okey, so ABB tu dia punya total adalah 11,650. Okey, so liability settle tambah dengan equity pemilik. Equity pemilik dia ada dua item bawah dia, iaitu modal dengan untung bersih. Okey, modal ditambah untung bersih. Okey, so modal berapa? Modal 25,000. Okey, lepas tu untung bersih, total untung bersih 8290. Okey, tambah semua. So total equity pemilik adalah 33,290. Tambah dengan total liability semasa, so you akan dapat jawapan yang sama macam sebelah, 44,940. Okay, so settle.